Ini adalah satu soalan yang memerlukan pelajar untuk drag and drop label ke dalam image. Okey, jadi saya tunjuk contoh di sini. Contohnya Okey. Jadi macam mana kita nak buat soalan macam ini? Jom kita tengok. Baik, langkah pertama kita pergi ke kita punya action menu ni dan kita pergi ke more. Kemudian kita pergi ke question bank. Okey, kemudian kita klik create a new question. Okey, kemudian kita klik drag and drop markers di sini. Okey. Kemudian kita klik add. Okey, kemudian kita letak question name. Okey, kemudian kita bagi soalan tu lah. Okey, kemudian default mark. Okey, sebab saya akan buat 4 label yang student kena drag and drop masuk ke dalam gambar. Jadi saya letak markah dia 4. Okey, general feedback biarkan default. Okey, yang ni pun biarkan default. Saya dah try ni tapi dia macam tak ada effect. Saya pun tak pasti apa dia. Okey, kemudian kita masukkan background image. Okey, background image ni gambar kosong tadi itulah yang kita nak letak. Macam ni, saya letak gambar ni. Gambar ni saya punya background image. Jadi saya drag and drop saja masuk ke dalam soalan ni, ke dalam ruang ni. Okey, dah sudah tu dia akan keluar macam ini. Dia akan keluar kita punya image tu beserta dengan koordinat. Kalau saya hover mouse ni, paksi X dan Y di bawah ni sentiasa bergerak, berubah nilai dia. Jadi kita tengok kejap lagi macam mana fungsi dia. Kemudian kita tengok markers. Okey, yang penting kat sini kita kena shuffle, drag. Jadi dia punya susunan tu dia akan berubah-ubah. Markers ni maksudnya dia punya label lah. Dia punya label yang kita minta student untuk drag and drop dalam soalan. Okey, jadi marker 1 saya kata kat sini adalah boiler. Marker 2 adalah turbine. Kemudian masuk marker 3. Kemudian marker yang keempat. Okey, yang infinite ni nanti kita akan tengok apa fungsi infinite, apa fungsi 1, 2, 3, 4 sampai 6 ni. Okey. Kemudian kita klik drop zone. Okey. Drop zone ni maksudnya kita kena define. Bila kita letak perkataan boiler ni, student nak drag dan drop dia pada drop zone yang mana. Maknanya kalau dia letak drop zone tu dia terkeluar daripada drop zone yang kita sediakan, dia akan incorrect sama sekali. Okey. Jadi kita kena decide lah kat mana dan kita kena jangka lah student tu dia punya placement tu macam dia akan terkeluar sikit ke ataupun macam mana ke, kita kena jangka lah. Okey, yang pertama sekali adalah boiler. Boiler di sini. Boiler di sini. Jadi saya masukkan dia punya shape dia. Sekarang ni shape untuk boiler ni adalah 4 segi. Adalah 4 segi. So saya letak shape dia rectangle. Okey, jadi koordinat dia. Okey, koordinat dia yang pertama adalah koordinat pada penjuru atas kiri. Okey, ini penjuru kotak tu atas kiri. Jadi saya ambil lebih sikit, saya ambil mungkin di sini. Okey, ataupun di sini lah saya ambil lebih sikit sini. 1310. Kita tengok dia punya koordinat bawah tu. Paksi X dia 131, paksi Y dia 0. Jadi kita letak kat sini 131, 0. Kemudian kita letak semikolon. Kemudian paksi X dia adalah jarak daripada sini. Jarak daripada yang 1310 tadi tu, 1310 ni, daripada sini sampai hujung yang kita nak, paksi X. Okey, jadi dia maknanya macam ini. Jadi katalah kita ada rectangle. Okey, jadi yang pertama kita kena letak dia punya paksi XY dia kat sini tadi. XY top left di sini. Dah kata nilai X, nilai Y, semikolon tadi tu. Lepas tu kita kena letak nilai, katalah nilai K dan nilai L. Nilai K mana? Nilai K jarak daripada sini sampai sini. Ini adalah paksi jarak K, koordinat K. Yang ini sampai sini adalah koordinat untuk L. Jadi XY yang ni kita dah tulis tadi. XY tadi 1310. Jadi kita nak tentukan nilai K dia dan nilai L dia. Okey. Jadi nilai K dia kita daripada sini 131 sampai sini lebih kurang 280. 131 280 lebih kurang 150.
Okay, jadi dia punya paksi X dia 150. Paksi Y dia katalah saya nak letak lebih sikit sini. Okay, tadi dia punya ketinggian dia kosong kan. Jadi kosong sampai bawah ni katalah saya ambil 85 Y dia. Saya ambil 85. Okay, ataupun 150 paksi K je lah. Paksi K tadi. Paksi K dia tadi 150 dan paksi L dia tadi adalah 85. Okay, jadi KL kita letak di bawah ni lah. Jadi kalau kita tengok dia akan ada pembayang dia kat sini. Nampak garisan ni. Mana garisan ni? Oh betul lah, kat situ lah kita nak. Dan kita boleh adjust kan. Katalah kita malas sangat nak kira, kita anggar-anggar je. Katalah siap kat sini saya tukar dia jadi contohnya 65. Jadi line tu jadi pendek sikit. Nampak line ni jadi pendek sikit. Kalau saya set balik 85, jadi besar sikit. Okay. Dan marker ni kita pilih marker apa kita nak letak pada bahagian tu. Sekarang ni pada bahagian atas tu saya nak letak boiler. Okay, jadi untuk drop zone 1 kawasan ni adalah boiler. Dia bagi tahu dah kat sini. Okay, itu yang pertama yang jenis rectangle. Yang kedua kita nak masuk yang jenis polygon. Polygon ni senang sikit lah, kita just masuk je dia punya koordinat. Okay, katalah saya nak letak di sini mula-mula 34294 paksi X 342 paksi Y 94. Jadi kita letak kat sini 342,94 semikolon. Okey, kemudian saya nak lajak dia sampai atas ni. Ni lebih kurang 45247. Jadi saya masuk nilai 45247 semikolon. Kemudian kita masuk lagi line ni pula 453,213. 452 lah, 452 213. Okey, kemudian kita letak lagi semikolon. Tengok dah ada dah bentuk dia. Nampak tak bentuk dia? Kemudian saya letak di sini pula terakhir 343,161. 343,161. Jadi ngam dah dia punya bentuk poligon yang kita nak. Tak kisahlah kita nak 6 ke 7 ke, kita boleh belasah je. Katalah saya nak letak kat sini satu lagi. Contohnya lah. Contohnya 300,132. 300 semikolon dulu. 300,152. Jadi panjang gitu pula. Jadi terpulanglah pada kita atas setting kita. Atas setting kita. Itu kalau kita pakai polygon. Polygon ni maksudnya kita just masuk je koordinat polygon lah, sisi-sisi yang tertentu lah. Okey, dan yang ni kita nak dia punya marker dia. Saya nak marker dia adalah turbine. Kemudian contohnya shape seterusnya adalah shape yang ni. Yang bulat ni. Okey, katalah bulat ni. Jadi bulat ni kita pilih circle. Okey, jadi koordinat untuk circle ni. Circle ni pertama kita kena masuk dia punya center. Okey, dia punya center dia kat situ lebih kurang 69, paksi X 69, paksi Y 122. Jadi 69 122, kemudian kita letak semikolon. Lepas tu kita letak dia punya radius. Okey, dia punya radius saya tak pasti radius dia berapa, mungkin 60. Kita tengok macam mana besar ke kecil. Oh, jadi 60 besar sangat. Jadi saya kecilkan sikit. Kecilkan sikit jadi mungkin 45. Oh, kecil juga. Besar juga. Saya letak 40. Pun besar juga. Saya letak kecil lagi. 35. Okey, rasa macam ngam kot. Cuma center saya tu tak apa center lah tadi kan. Okey, jadi student kena masuk jawapan pump ni masuk dalam ni lah. Okey, jadi yang ni adalah marker dia adalah pump. Okey, kemudian yang last sekali ni adalah rectangle lah. Yang keempat ni. Yang ni saya nak masukkan rectangle saja. Okey, saya lanjutkan sikit video ni. Okey, jadi siap saya punya marker saya. Kemudian marker yang ni adalah untuk condenser. Okey, jadi yang lain biarkan default saja, tak ada masalah. Okey, kemudian kita klik save changes. Okey, kemudian kita preview. Kemudian kita try. Ni saya masuk tepat-tepat lah. Jadi kalau tuan-puan perhatikan, bila saya klik dan saya letak ni, dia tak hilang benda ni. Tak? Sebab kita set infinite tadi. Kita set infinite. Nanti saya tunjuk macam mana kalau kita set 1 ataupun kita set 2, dia jadi macam mana. Ataupun 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, dia sampai 6 je. Okay.
Jadi saya tunjuk dulu, yang ni saya set tadi dia automatic ataupun dia default dia adalah infinite. Jadi kita tengok, jadi bila infinite kita boleh letak dia 2-3 kali tanpa had. Okey, tanpa had kita boleh letak dia. Gitu. Bukan kita letak dia, student yang letak lah. Okey. Jadi kita try dulu jawapan ni betul ke tak. Submit and finish. Okey, jadi kita tengok kat sini dia punya jawapan dia partially crack. Jadi mungkin something wrong somewhere. Jadi saya rasa kat sini mungkin pump kita ni dia punya bulatan tu kecil sangat. Jadi mungkin saya nak besarkan sikit bulatan ni lah. Okey, jadi pump soalan ni kita edit. Pada pump tu kita besarkan lagi dia punya bulatan. Mungkin dia punya ruang tu tak ngam, tak masuk. Okey, yang ni pump ni kan. Jadi mungkin kita boleh besarkan sedikit punya drop zone. Saya letakkan besar lagi lah, 50 lah, selamat. Okey, kita save changes. Kita preview sekali lagi. Okay, kita try pump, kita masukkan. Dia kena ngam-ngam lah. Kalau terlari sedikit, terkeluar daripada ruang dia tu, ruang yang kita setting, dia akan salah lah. Jadi kita kena budget lah. Student tu mungkin dia akan placement dia macam mana. Mungkin dia akan terlari sikit ke macam mana ke. Kita kena jangka lah perkara tersebut. Okay, submit and finish. Okay, betul. Jadi kita besarkan sikit dia punya pump tu. Jadi kalau student tersalah masuk sikit pun okey. Sebabnya kalau student dia terletak keluar daripada ruang tu, dia akan salah. Okey, kita letak kat sini macam turbine ni saya letak keluar sikit. Okey, yang lain saya letak ngam-ngam. Ngam. Okey. Okey, jadi dia kata your answer correctly selected 3. Jadi dia kata sebab yang turbine ni yang salah. Sebab apa dia terkeluar? Sebab kita set tadi tu, saya set ruang dia kawasan ni sahaja. Dia tak lebih daripada garisan ni. Tapi sekarang dah lebih garisan ni. Jadi kita kena jangka macam mana student punya placement, ataupun lebih selamat kita sediakan ruang yang khusus lah untuk student masukkan tempat tersebut. Jadi saya tunjuk pula macam mana fungsi infinite tadi tu. Kita edit lagi. Jadi kalau kita set infinite, maksudnya student boleh drag and drop banyak kali di banyak tempat. Jadi dia memberi sedikit cabaran lah kepada pelajar. Kalau kita nak bagi cabaran yang lebih kurang sikit, jadi kita boleh pilih kat sini, katalah dia punya markers ni, kita pilih infinite ni, kita pilih 1. Saya tunjuk contoh 1. Turbine ni saya tunjuk 1 juga. Condenser saya tunjuk contohnya 2. Pump saya tunjuk contoh 3. Ini contoh saja. Setting dia yang sebenar tu pulang pada tuan-puan. Kemudian kita save changes. Kemudian kita preview. Okey, tadi untuk boiler 1 saja. Kan kita set 1 saja kan. Jadi bila boiler 1, maksudnya bila student dah letak kat sini dia ada 1 saja. Beres, selesai. Maknanya student tak boleh nak placement lagi dah. Maknanya 1 je saja dia punya option yang ada. Bukan option. Dia punya markers tu ada 1 je lah. Faham tak? Boiler tu ada 1 je. Kemudian saya letak yang kedua turbine. Turbine pun ada 1. Jadi bila student dah drag and drop, dia tak ada dah. Dia ada 1 je dia punya label tu, marker tu. Okey, kemudian condenser saya set tadi 2. Jadi kalau 2, kita kena letak 2 lah. 1, 2. Baru hilang di bawah ni. Kalau pump tadi 3. 1, 2, 3. Gitu. Kalau 4 dia akan ada 4 label tu. Kalau kita letak infinite macam default dia, maksudnya bila student dah letak tu, maksudnya dia ada lagi lah infinite lah. Maksudnya tak habis lah. Macam gitu. Itu yang dimasukkan dengan jumlah marker tadi tu. Okey. Jadi sekian saja video penerangan mengenai drag and drop using markers. Macam mana nama ni saya tak ingat lah. Tapi fungsi dia macam inilah. Okey, jadi harap memberi manfaat. Boleh terus cuba, sebab kalau tak cuba kita tak ingat macam mana dia punya fungsi dia. Dan sekian saja daripada saya, Nizam Sani, dan tuan-puan sedang menonton channel Pandai Sidos. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.